Alhamdulillah, kenapa ni Pak? Atas lain, bawah lain, tengah lain, baju tidur ni bintang-bintang. Kita nak cerita pasal dua benda yang berbeza. Dua syarikat kereta yang membuat kereta yang sebenarnya ramai orang tak tahu. Dia aneh sikit lah. Yang abang ni rambut putih, jakut warna hitam, baju jubah. Kenapa ni? You shall not pass. Gandalf the Grey. Gandalf. Subscribe. Ni, korang nak tahu tak? Abang Jaafar nak cerita pasal apa hari ni? Nak? Okey. Tolong subscribe, like the video, share the video. Okey. Dah lama sangat PKP. Kami pun dah nak ketar-ketar dah ni. Tak menahan. Okey. Boleh? Tolong subscribe tau. Tahu? Nak pergi kedai beli cincau. Buat sebuah kereta ni bukanlah benda yang murah atau benda yang mudah. Memang banyak belanja dan tenaga kerja diperlukan. Contohnya, kita nak buat kereta daripada design awal, lakaran awal, kemudian claim model, prototype, lepas tu testing, lepas tu enjin, kilang, nak buat molding, nak cari vendor semua, memang mahal dan sekurang-kurangnya mungkin 5 ke 600 juta bergantung pada model lah. Kalau kereta tu lagi susah, berteknologi tinggi, lagi tinggi belanja, kadang-kadang boleh lebih 1 bilion ringgit. Sebab itulah wujudnya syarikat-syarikat yang memang dia ada banyak brand. Contohnya kumpulan Volkswagen, Volvo dan Geely, Toyota dan Daihatsu. Itu daripada kumpulan yang sama, syarikat dalam kumpulan yang sama. Tapi hari ni kita nak cerita pasal kereta yang dibangunkan oleh dua entiti yang berbeza, dua syarikat yang berbeza. Macam mana tu? Nak bagi senang faham, dia lebih kurang macam ni lah. Proton daripada Mitsubishi, Pro 2 Daihatsu, Nissan, Renault. Itu yang moden. Sebenarnya banyak lagi projek-projek merentasi benua, merentasi dua syarikat yang berbeza dan telah dibuat lama dulu daripada 60-an, 70-an, 80-an dulu pun dah ada. Dan hari ni kita pilih 8 buah projek yang boleh dikatakan agak aneh, yang ramai orang tak sangka akan dibuat. Number 1. Yang pertama, Lamborghini dan BMW yang menghasilkan BMW M1. Pada penghujung dekad 70-an macam tu, BMW dia nak buat sebuah supercar. Cumanya dia tak ada modal yang besar dan juga tak ada platform dia nak buat. Jadi dia cakap dengan Lamborghini, Lambo, kita share buat platform nak. Aku nak buat BMW punya supercar lah. Kau nak buat? Okey, lu punya pasal gua tolong lah bro. Lebih kurang macam tu lah. Jadi projek ni pun bermula. Tapi entah apa sebabnya, setengah jalan ni je Lambo dia tarik diri. Dia tak mau teruskan. Tak tahu apa sebab dia. Tapi disebabkan BMW ni dah keluar modal, dah apa semua kan. Jadi kita kena teruskan jugalah. So dia buat. Jadi dia develop engine sendiri 3.5 V6 dengan power dia sekitar 270 horsepower macam tu. Dalam masa yang sama, projek ni dia punya kerangka, dia punya chassis semua dah almost siap. Jadi BMW pakai je lah kan. So bentuk dia dah macam Lamborghini. Dan untuk memastikan orang tahu yang kereta tu BMW, so dia letaklah logo M1 ni banyak-banyak dekat belakang, dekat kiri ada, dekat kanan pun ada. Ini juga merupakan BMW M series yang pertama di dunia dan juga merupakan BMW pertama di dunia yang menggunakan enjin di tengah. Number 2. Alfa Romeo dan Nissan yang menghasilkan Arna. Okey, pada pertengahan 80-an, Alfa ni memang struggle. Dia tak ada model yang banyak. Dia susah. Kereta dia ni dah lah tak tahan lasak, tak reliable, cepat rosak. So dia nak buat macam mana? Dia nak ubah persepsi tu. Dia cakap dengan Nissan, bro, gua pinjam lu punya Nissan boleh tak? Gua nak buat satu kereta kecil sikit. So Nissan pun setuju. Bagilah Nissan Pulsar N12. Maka pada masa itu lahirlah Alfa Romeo Arna. Tapi tahu tak, malangnya walaupun dia menggunakan Nissan, kereta Alfa Romeo Arna ni tetap tidak reliable dan tidak tahan lasak. Dia cepat rosak. Mana silapnya? Rasanya nama Alfa Romeo ni memang bala lah, tak ada tuah. Number 3. Itu dia Mitsubishi dan AMG. Sebelum AMG ni menjadi in-house company dalam Mercedes, dia adalah company yang independent. So dia banyak buat kolaborasi lah dengan syarikat lain. Antara yang famous, Mitsubishi AMG. Tetapi kat luar sana mungkin ramai yang ingat first dia adalah Galant AMG. Sebenarnya tidak. Sebelum tu dia dah buat dengan Mitsubishi pada model Debonair AMG, iaitu model flagship pertama Mitsubishi yang menggunakan enjin V6. Tetapi pada model Debonair ni dia banyak buat dekat kosmetik saja, dekat bahagian luaran. Dia buat body kit, side skirt, bumper macam tu lah. Itu kena tahu tu peminat Mitsubishi. Number 4. Itu dia Mercedes dan Porsche. Bukan patut ni Porsche dalam VW Group ke?
Betul, tapi itu sekarang. Ni cerita dulu. Dulu, waktu Mercedes tengah sibuk, tengah baru nak naik, dia tak reti sangatlah nak buat kereta yang high power macam ni kan. So, dia minta bantuan Porsche. Dan secara teknikalnya, ini adalah Porsche sedan yang pertama. Model apa? Model 500e. Kenapa Mercedes tak buat? Sebab masa ni dia orang sibuk nak develop S-Class W140. Jadi dia subkan projek ni kepada Porsche. Jadi Porsche menggunakan enjin 5 liter V8 322 horsepower dan 480 Nm torque. Dan sebenarnya body 500e ni lebih lebar berbanding 124 biasa. Sebab itu kereta ni sebenarnya dipasangkan di kilang Porsche. Dia bukan pasang dekat kilang Mercedes. Number 5. McLaren dan BMW yang menghasilkan McLaren F1. Kita memang tahu ini supercar yang paling laju dulu. Waktu dia keluar, dia paling laju berapa? 370 km sejam. Dia pegang rekod supercar paling laju ni almost 10 tahun kot. Lepas tu barulah dipecahkan oleh Bugatti Veyron. Pada 90-an, McLaren ni memang sangat aktif dalam motorsport lah, termasuklah F1. Projek McLaren F1 ni pada awalnya sebenarnya dia nak pakai enjin daripada Honda, sebab Honda memang supply enjin dekat tim F1 McLaren ni yang tengah berlumba ni. Kemudian tak tahu sebab apa tak jadi. Lepas tu dia rancang untuk pakai enjin daripada Isuzu V12. Ya, Isuzu dia ada plan nak masuk F1 masa tu. Yang ni kita cerita lain kali lah. Pun tak jadi. Dan apa akhirnya? Dia pakai daripada BMW. Enjin 6 liter V12 ini berkuasa 620 horsepower dan 650 Nm torque. Sebenarnya BMW sendiri pun tak pakai enjin yang dia buat ni. Dan tahu tak apa lagi? Dan sehingga ke hari ini, McLaren F1 ni merupakan kereta NA paling laju di dunia. Dia masih pegang rekod tu. Number 6. Itu dia Aston Martin dan Toyota. Ya, Jepun dan British yang menghasilkan Aston Martin Cygnet. Ini memang pelik sebab Aston Martin ni memang kita tahu dia buat GT car, touring, super sedan yang memang saloon besar-besar kan. Tapi kenapa dia buat kereta yang paling kecil ni? Sebab Aston Martin dia nak kereta market kereta urban, kereta bandar yang mewah. Tapi payah juga kalau dia nak buat sendiri sebab dia tak ada kepakaran tu. So, dia ambil bantuan Toyota. Dia ambil Toyota IQ menjadi Aston Martin Cygnet. Untuk pengetahuan anda, kereta ini dipasang di Jepun dan harganya 3 kali lebih mahal daripada Toyota IQ. Dan ini merupakan satu kegagalan kepada Aston Martin. Tahu tak sebab apa? Dia target untuk jual 4,000 unit. Tetapi pada 2011 hingga 2013, berapa dia jual? 300 biji je. Number 7. Itu dia Fiat dan Mazda yang melahirkan Fiat 124 Spider. Kita memang tahu Mazda MX-5 antara roadster yang terbaik dalam dunia lah. So Fiat dia tak nak fikir panjang, tak payahlah kita rebase je lah Mazda. So dia ambil Mazda Miata yang paling baru tu, Mazda ND tu dia rebase. Jadilah Fiat 124 Spider. Tapi dia bukan setakat tukar styling, tukar macam tu saja. Katanya suspension kereta ni, handling dia pun dia tune balik. Apa salah MX-5 tu? MX-5 tu handling dah memang sedap apa? Bagaimanapun, selepas 4 tahun di pasaran, projek ini dihentikan sebab Fiat 124 ni tak laku rupanya. Number 8. Ya, itu dia yang terakhir, BMW dan Toyota. Saya rasa seluruh penduduk bumi tahu tentang cerita ni. Bagaimana Toyota pada awal tahun 2010 tu dia dah keluar konsep Toyota nak buat Supra. Tapi dia sebenarnya tak ada modal yang besar, tak ada kepakaran yang tinggi. Sebab apa? Sebab Toyota sekarang dia tidak ada enjin inline 6. Jadi dia terpaksa develop. Kalau nak develop baru, memang mahal untuk niche kereta sport. Kereta sport ni dia bukan laku sangat. Dia bukan macam nak jual Vios, nak jual Yaris macam tu kan. Jadi dia kena cari partner baru. Dia cari sana sini. Dia bercakap dengan BMW. Sebab BMW memang ada kereta yang seakan serupa, iaitu Roadster daripada Z4. Untuk next generation Z4 ni, Toyota kata, kita share lah, kita buat sama-sama lah. Jadilah kerjasama ni. Maka 4 atau 5 tahun selepas daripada dia announce tu, keluarlah Supra yang baru. Suka atau tidak, inilah realiti dia. Supra daripada teknologi BMW atau tak ada Supra langsung.
Jadi itulah tadi 8 buah projek JV ataupun collaboration yang dibuat dalam industri automotif di dunia. Sebenarnya macam inilah, projek JV atau collaborate ataupun rebase ni sangat penting untuk kelangsungan syarikat. Macam yang kita cerita tadi, nak develop kereta baru ni memang mahal. Especially kalau nak buat platform baru untuk model-model yang sport, model yang niche, market dia tu sangat kecil. Kena jual banyak baru balik modal. Bagaimanapun, ada projek ni yang berjaya, ada juga yang menimbulkan kontroversi, ada juga yang gagal. Tapi nak buat macam mana? Realiti dalam industri automotif pada hari ni memang macam tu. Dia orang share sana. Apa pula ni? Betul kau cakap tu kan. Dalam hidup ni kena share-share. Ibarat asam di laut, ikan di darat. Di dalam kuali bertemu juga. Kan? Alah, share lah sikit. Nak tahu? Sian Abang Jaafar dah. Aku kering dah ni. Tahu? Subscribe lah. Lagi sekali tekan. Loceng. Kita loncengkan sikit. Okey, boleh? Lonceng Tekan for next video. Boleh lah. Okey.